kita lebih kepada macam suara, insyaAllah. KD, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa kepada sahabat-sahabat sekalian. Musliman sahabat. So sebab kita terus straight to the point berkenaan dengan isu yang melibatkan stalking. Dan di dalam surau ni kita bukan bawa isu politik kan. Kita berbincang tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim sebenarnya dalam melihat isu ini, dan lebih-lebih lagi sebagai seorang Muslim sebenarnya. Sebab sepatutnya kita, bila kita sebagai seorang Islam, kita orang yang kena jadi orang yang paling membawa neraca, membawa neraca satu wasatiyah tu. Tapi sebab kita ni membawa neraca keimanan dan juga kita membawa neraca ilmu. Jadi kalau kita ada neraca yang betul, jadi baru betul kita melihat atau address satu-satu topik dalam apa-apa isu sekalipun. Okay? So kenapa benda ni penting dahulu? Sebab kita kena faham bagaimana kita kena berfikir sebagai umat Islam. Dan Islam meletakkan bahawa benda yang paling utama untuk jadi seorang Muslim yang betul-betul, orang kata apa, Muslim yang sejati adalah perkataannya wasatiyah. Wasatiyah ni tuan-tuan bukan 50%. Ada orang kata wasatiyah ni tengah-tengah, maksudnya kalau 100%, 50%, bukan. Wasatiyah ni adalah 100%. Kan? Melampau itu 120%. Wasatiyah ni adalah, itulah Islam sebenarnya. Arti kata Islam melihat dalam konteks dan objektif yang betul. Nah, sebelum kita pergi ke isu stalking ni, kita tengok ulama-ulama bagaimana melihat isu-isu fiqh. Sebab itu kenapa fiqh dipanggil fiqh. Fiqh ni macam mana kita memahami satu-satu perkara. Dan kita kena faham perkara yang berlaku dalam hidup kita ni dia bukan statik, dia bukan, maksudnya kalau berlaku A, jawapannya mesti A. Tidak semestinya. Imam Ahmad, dia ada 7 pendapat dalam satu perkara yang sama, dalam cerita yang sama, apa orang kata, dalam hukum yang sama, kejadian yang sama, maksudnya, tapi tempat berlainan, masa berlainan, situasi berlainan, beliau ada 7 fatwa yang berlainan tentang perkara yang sama. Arti kata, kenapa? Sebab beliau ada kefahaman bagaimana nak menjawab. Dia ada perbezaan dari segi masa, dari segi tempat, daripada segi apa orang kata, masyarakat, daripada segi kedudukan, benda-benda macam tu. Dia ada perbezaan dia. Alright. Kalau sekiranya perkara ini benar dan berlaku, dan dia berlaku, tak berlaku lagi, okay, supaya jangan berlaku kecuaian tersebut. Itu yang pertama. Now, sebab itu, sebab apa? Sebab semua kita ada iman. Semua kita ada keimanan, semua kita ada iman, dan kita rasa kasih dan cinta kita kepada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang pertama. Nah, dalam masa yang sama, bila ada benda ini di-hijack oleh ahli-ahli politik yang cuba nak menjadi terpaling, the champion kepada Melayu dan Islam ni, itu yang jadi masalah. Jadi bila itu dah berlaku itu, maka objektif kita sebagai umat Islam yang bersifat wasatiyah dan melihat secara objektif tadi itu dah hilang. So sekarang ni sebagai instead of melihat daripada pandangan umat Islam, kita melihat daripada pandangan ahli politik yang nak menjadi champion kepada sama ada bangsa atau parti politik dia. Itu masalah. Alright. So dalam isu ni bagaimana? Okay, yang pertama, kita tak ada maklumat secara detail apa yang berlaku sebenarnya. Semua maklumat yang kita ada ni berdasarkan apa yang orang cerita. Okay? So kita, bila kita dapat maklumat berdasarkan apa orang cerita, kita boleh hanya nilai sekadar apa yang orang cerita. Okay, kita boleh sah tak stalking itu betul wujud, kita boleh sahkan. Okay? Tapi apa yang berlaku sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Setakat apa yang saya baca, menurut pengilang itu, ditipu lah kan. KK Mart kata, ni saya cerita, KK Mart ni, dia ni beli banyak produk, dia akan ada banyak produk dia. Kita tahu kan, kedai ada banyak. Tapi bukan semua dia yang beli dan dia keluarkan. Dia ada supplier dia. Dan pengeluar supplier untuk stalking ni, dia ada sebuah syarikat di Batu Pahat, Johor. So syarikat ni, dia mengeluarkan stalking dia sendiri, dan ada yang dia import daripada China. Nah, cerita yang stalking kalimah tu datang, dia kata mungkin diimport daripada China kilang tu. Okey, cerita dia, ini cerita dia, jangan tembak saya pula, ini cerita dia. Dia import berguni-guni stokin. Okay, dalam stokin tu ada satu guni tu 1,000 lebih 1,200 stokin.
Stokin yang lain tu semua, dia biasalah satu guni stokin akan stokin yang sama lah. Tapi di dalam timbunan stokin tu ada stokin yang mempunyai kalimah Allah tercampur di dalam itu. Nah, ada orang tanya, kenapa China buat stokin kalimah Allah? Kita tak tahulah, tanyalah China. Itu kata dia. So bila ada stokin ada kalimah Allah itu, maka dia tercampur. Dia tengok mungkin dia tengok atas, dia tengok semua. Alah, bandel kan? Banyak bandel, so dia hantar. Dan dia kata laporan mengatakan bahawa daripada 18,000 stokin yang dijumpai di Batu Pahat tu, hanya ada 5 yang dijumpai oleh polis. Itu pun dah di return oleh kedai di KK Mart tu. Dan KK Mart yang ada stokin itu hanya ada di Sunway. 3 kedai dekat Sunway. Meaning dia bukanlah dia orders katalah 18,000 stokin semua kalimah Allah dan dia check memang kalimah Allah dan dia hantar, bukan. Bermakna dekat masa proses nak packing dekat China tu, ada mungkin stokin yang ada kalimah Allah tu tercampur sekali, bukan, sebab design dia lebih kurang. Kalau tuan-tuan pergi Google, saya Google benda tu nak tengok kat mana stokin tu asal dia. Saya nampak rupanya ada stokin lain bentuk dia sama, ada segi 4 tu, tetapi tulisan tu berlainan. Ada tulisan macam ni tu. So sepintas selalu macam sama, tapi bila kita teliti Allah kat situ. Faham kan? Okey. Nah, itu dakwaan mereka. Baik. Itu yang kedua. So seterusnya, jadi maksudnya mereka boleh lepas begitu saja? Tak juga. Jadi pihak berkuasa mengatakan dia orang dah membuat siasatan, dah pergi serbu kilang, dah pun mengambil kenyataan, dan malah yang import stokin tu pun mengatakan mereka akan saman kilang di China tu kerana salah hantar. Dan kilang di China pun kata kami salah hantar, kami tercampur, dia kata. Dan mereka nak saman. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau sekiranya itu adalah satu kesalahan, ada orang kata tak ada, ini satu kesalahan. Baik, macam hari ni saya baca ada lawyer tu katalah ini satu kesalahan jenayah di bawah section 239, apalah saya tinggal, kanun keseksaan kerana niat untuk nak menyakitkan hati satu-satu kaum, dia kata. Now, niat tu bukan kita tentukan. Niat tu mahkamah tentukan melalui proses, due process. Kita benarkah mereka cuba nak menyakitkan hati? Benarkah mereka cuba nak mengganggu-gugat, nak menimbulkan kontroversi sebagainya? Benar atau tidak bukan tugas kita untuk nak menentukan. Itu tugas mahkamah. Kerana kalau tugas kita, tuan-tuan, semua ada niat. Habis lah, terbakar KK Mart sekarang. Sebab itu kenapa potong tangan, zina, rejam, bukan tugas kita untuk menentukan. Tugas apa? Tugas mahkamah. Kalau mencuri potong tangan, habis ramai dah kena potong tangan sekarang ni. Semua akan tuduh semua orang sebab bukan tugas kita menentukan. Hukuman itu mahkamah kena tentukan. Dia ada due process. Banyak kali peristiwa mahkamah, saya bidang saya undang-undang, kita lalui bila kita lihat, kita dengar cerita ni, kawan saya sendiri dia dituduh sumbang, bukan sumbang marah apa, meraba lelaki, dia lelaki, budak lelaki. Pada bagaimana? Sexual harassment. Macam bukan sexual harassment tapi ambang seksual. Betul lah saya dengar ambang seksual. Kepada budak lelaki berumur 12 tahun. Budak lelaki ni anak murid dia. Anak orang miskin, mak dia janda. Kan, bercerai dengan bapak dia. So dia kesian budak ni tak ada tuition, tapi budak ni bagus kat sekolah. So dia kata saya nak bagi tuition kat awak. Dia nak bagi budak ni bagus lah. Kebetulan mak dia ni syok dekat cikgu tu bujang. Jadi dia tolak cinta cikgu tu, mak ni, budak ni, sebab dia kata saya tak fikir nak kahwin lagi. Mak dia ni tak puas hati, dia buat sebar fitnah. Dia kata bahawa anak dia kena raba, kena kacau dengan cikgu ni. Polis datang, tangkap, wartawan datang, ambil tilam. 2 tahun dia kena bicara. Keluar surat khabar, memang kena buang sekolah sebagainya. Habis, orang dah hukum dia. Akhirnya 2 tahun kemudian dia dapat tidak bersalah. So apa jadi pada dia? Baru keluar cerita, rupanya mak dia buat cerita, anak dia kata sebenarnya tak ada apa berlaku, cikgu saya baik pada saya. Ni kawan saya ni cerita, saya ikhlas nak tolong tapi masyarakat dah hukum dia. Nah, balik pada cerita itu tadi, kenapa jadi macam tu pada masyarakat kita? Sebab kita nak jadi orang yang beriman betul, bagus. Kita nak jadi orang yang orang kata memperjuangkan agama, betul, bagus. Tapi kadang-kadang kita lupa pada neraca, mizan. Pada neraca, bagaimana kita nak menilai satu-satu perkara. Tadi kita cerita kan, bila kita cerita lain sikit daripada lain, Wahabi. Bila kita cerita lain sikit daripada lain, Wahabi.
Kan? Bila kita cerita ni macam ni lain sikit. Engkau ni kafir, liberal. Jadi Islam kita ni dah lari daripada landasan yang sebenar, tuan-tuan. Jadi itu cerita Stokin. Dan apa sebenarnya sikap kita sebagai umat Islam? Sikap kita adalah kita desak supaya lain kali berhati-hati kekemat. Berhati-hati bukan kekemat je, sesiapa saja kalau import barang tu hati-hati, check betul-betul, buat QC betul-betul, jangan benda ni berulang kembali. Macam saya kata, akhir sekali saya kata, adakah mereka yang print Stokin tu? Adakah kilang tu print? Kalau kilang tu print, tuan-tuan, macam saya kata, kalau pihak berkuasa tak ambil tembakan, kita semua pergi bakar kilang tu. Betul tak? Kalau dia yang print, dia yang tapi bukan dia. Jadi sikap kita bagaimana? So akhirnya biar pihak berkuasa ambil tindakan. Kalau betul berjenayah, biar ambil tindakan ke atas mereka. Dan kalau betul niat dia nak menyakitkan, banyak undang-undang yang dia orang boleh kena. Kita apa sikap kita? Kita kata ambil tindakan, QC kena buat, peraturan kena betul, kita kena tegas dalam isu ni, betul. Tapi sampai melampau, kata apa, si ada ugut nak bakar, nak pergi tutup, bagi saya itu bukan sikap yang wasatiyah lah sebagai umat Islam. Dan kita kena dilihat bila kita bergerak ni, tuan-tuan, walaupun saya ni bukan seorang pendakwah, kita kata, tapi kita sebenarnya kita semua ni adalah dai. Dan orang melihat Islam di atas kita. Orang melihat Islam di atas kita. Walaupun kita ni macam entah baca Quran pun tak erti kan, kita kata macam angkat-angkat, tapi sebab dia Islam, orang lihat Islam tadi. So kalau itu sikap kita, pandangan orang Islam bukan Islam terhadap kita bagaimana? Kan? Allah. Okey, dengar dah kan? Fahamlah isu yang Iswadi telah angkat. Dan anda rasa kita orang Islam macam yang Iswadi kata, kita ada sifat wasatiyah, pertengahan. Quran pun ada ajar pada kita i'dilu wa aqrabu littaqwa, berlakulah adil kerana itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ramai orang Islam hari ini dia suka menilai satu benda dengan sentimen. Sentimen tu apa yang dihasut dekat telinga dia. Ada hasutan ni datang daripada orang ada kepentingan kaum, maka dia cakap membawa kepada naratif kaum. Kepentingannya adalah agama, tapi agama tu bukan hakikat bagi ajaran agama, tapi keuntungan dia dapat daripada agama tu. Apa yang hari ini orang istilahkan sebagai penunggang agama. Dan itu juga kadang-kadang mereka angkat naratif agama yang tak jujur itu pun untuk mengangkat isu-isu sebegini yang membawa kepada isu yang tak baik bagi masyarakat. Ada Yoma antara yang pernah cerita kan, Kepung ni lah antara tempat dia ni, Kepung ni sejarah 13 Mei Pilihan Raya 10 Mei 1969 kan. Pertemuan kaum tu dia bukan biasa-biasa, sehingga berlaku pertumpahan darah di antara orang Cina dan orang Melayu. Dan kalau kita baca sejarah itu pun sebenarnya bukan semata-mata tajuk kaum, celah-celah pun ada isu-isu agama dibangkitkan. Jadi kita bimbang apa yang berlaku sebegini, dia akan membawa kepada sebegitu. Wala'idbillah lah, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok isu ni, cuba kita fikir, kalau ada kawan kita yang agak ekstrim tu, kita tolong redakan dia daripada ekstrim itu. Kita kena bagi nasihat lah kepada dia kan. Dan kita tu sendiri pun kena ambil ingat, jangan kita redakan orang tapi kita lebih pula pada orang. Kadang-kadang kita sabar, yang dia tak sabar. Ramai orang ni dia pesan orang supaya bersabar, tapi kalau kena kat kepala dia, woi dia macam kau kan. Jadi kita kena fikir, yang pertama kita sebagai manusia, orang yang berbeza dengan kita juga adalah manusia. Yang keduanya kita kena ingat, kita ni bukan semata-mata manusia, kita lah warga negara Malaysia. Dan bila kita sebut warga negara Malaysia, kita kena terimalah realiti Malaysia ni dia tak macam negara lain. Antaranya adalah kita ni ada kerencaman agama dan kerencaman bangsa. Kita pergi kat negara Arab, kita jumpa orang Arab belaka. Walaupun ada yang agama Kristian, ada agama Islam kan. Anda masa belajar di Mesir tu ada jumpa orang Kristian tapi Arab. Di Pakistan ada orang Kristian tapi bangsa Pakistan lah. Yang Islam pun bangsa Pakistan, bangsa Pakistan, bangsa India kan. Tapi kita datang kat Malaysia, orang Malaysia ni dia pattern yang lain sikit. Yang ni Melayu, yang ni Cina, yang ni India. Kita gagal address benda macam ni, dia akan membawa kepada benda yang tidak elok. Betul tak?
Tapi kalau kita fikir balik, sebenarnya dalam Nabi SAW, dia mudah diterima dalam bangsa yang rencam sebenarnya. Kalau kita tengok Mekah tu bangsa dia semua Arab. Semua orang Arab. Jadi Nabi tak diterima di Mekah. Dikala masyarakat semua Arab, tapi Nabi mudah diterima di Madinah. Sedangkan di Madinah itu ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Bani Israel, dia ada orang Kinti. Dia maksudnya yang kalau istilah sains politik dia panggil cosmopolitan. Cosmopolitanism kan. Kepelbagaian bangsa tu ada di Madinah. Dengan kepelbagaian bangsa yang ada di Madinah tu, Nabi sampai-sampai Nabi mudah diterima. Bahkan Nabi jadi ketua kerajaan di situ dan membentuk Islam yang bukan semata-mata berkembang di Mekah dan Madinah selepas daripada itu di Mekah. Rupa-rupanya pada era sahabat tu sampai 1/3 dunia. Pada era Umar tu Islam dah sampai 1/3 dunia. Orang yang terima Islam tu bukan semata-mata Arab, tapi orang Farsi sudah terima Islam, orang India sudah terima Islam. China, negara China tu, ada sahabat Nabi tu mati kat sana, Sa'ad bin Abi Waqqas mati kat China kan. Sahabat Nabi dah sampai, kita tak adalah, cuma ada orang kata Sayyidina Osman ada siapa kata tak, itu dia kata Sayyidina Osman tu dah pelik dah, tapi lagi pelik Nabi Adam turun dekat itu lagi pelik lah kan. Tapi nak bagi tahu Islam tu hebat apabila Islam itu boleh menerima kepelbagaian bangsa. Jadi kita ni patut bila kita tengok dekat Malaysia, macam mana kita dah kuliahkan dalam minggu lepas kan, ada sebut hari itu kadang-kadang Nabi Muhammad SAW sampai dekat Madinah. Ya Nabi, ialah dalam sekitar 15 tahun begitu orang Islam tu dah penuh di Madinah. Walhal mula-mula sekali Nabi sampai di Madinah, bilangan orang Islam hanya 40 orang je. Sampai-sampai 40 orang je orang Islam. Tapi kenapa dalam jangka 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, satu Madinah tu nak cari orang 20 tahun, tapi kawan tu tak pernah tahu pasal Islam. Kan berlaku kan. Kalau dia tak pernah tahu pasal Islam, jauh sekali lah dia nak peluk agama Islam. Tapi apa problem kita? Problemnya adalah macam yang Iswadi cakap tadi, iaitu apabila ada orang ni dia bawa Islam, tapi Islam dia bawa tu dalam sifat yang tidak ada kebertanggungjawaban, tak bertanggungjawab dengan Islam. Dia cakap Islam ni sebab dia ada untung yang dia nak tu. Untung yang dia nak tu bukan Islam untung tu kan. Jadi kita kena ubah cara kita berfikir dalam kita melihat Islam, dalam kita melihat masyarakat ketika mereka berhadapan dengan Islam. Itu kita kena fikirlah. Sebab tu, ya, yang pertama, kita pun kadang-kadang bukan semata-mata kita lah, kawan-kawan bukan Islam ni pun kadang-kadang kita kena bagi nasihat juga. Ada yang kadang terlebih, kadang-kadang kan. Dalam isu ni baru ni ada seorang budak Cina tu, dia tulis dalam Facebook dia. Dia kata kamu masalah ni kalau aku bubuh gambar aku dekat stokin aku, lepas tu orang nak bidak pun salah. Itu melampau tu. Dia provoke kita juga kan. Jadi kita marah lah. Bermaksud dua belah pihak tu kena ambil sikap. Macam mana kita kena fikir supaya segala isu-isu yang berlaku ni membawa kebaikan kepada masyarakat. Dan lebih penting tu, biar apa yang kita lakukan itu merupakan satu dakwah yang menyebabkan orang bukan Islam ni bukan lari daripada Islam, tapi mereka makin dekat dengan agama Islam. Itu tanggungjawab kita lah sebagai Muslim. Mungkin tu komen Ana lah sikit sebanyak daripada apa yang telah dikupas oleh Iswadi tadi. Okey, Ana nak buka kepada kawan-kawan yang kalau ada nak tambah ataupun nak tanya, kita boleh buka lah. Sebab kita ni bermusrah, kita bukan berkuliah. Kita nak kuliah nanti lepas tarawih nanti. Nanti kita baru usrah sementara nak tunggu masuk Malaysia. Okey, sila siapa ada. Bila syok Ustaz, minta maaf sebab Tak masuk? bukan jauh-jauh nak datang. Okeylah kalau macam tu kita tutuplah. Sekadar dulu pertemuan kita pada malam ni, wallahu alam. Pagi kita tunggu